Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Minta kepada semua untuk mutekan mikrofon ya. Minta tak ada sesiapa yang turn on mikrofon lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Muallimah Khairun Aini Zakaria, Mudirah Sekolah Rendah Sri Al-Amin Bangi, para guru penolong kanan, para muallim dan muallimah, para ibu bapa yang dihormati dan dikasihi, serta mungkin ada anak-anak murid yang juga mengikuti sesi taklimat pada malam ini. Terima kasih diucapkan di atas kesediaan semua yang sudi melapangkan masa untuk mendengar sesi taklimat pembukaan semula sekolah fasa 4 Pelan Pemulihan Negara untuk tahun 2021. Taklimat ini akan disampaikan oleh saya, Maulid Abdullah bin Syamsuddin, penolong kanan Haliwan Murid Sekolah Rendah Sri Al-Amin Bangi. Baiklah, kita mulakan sesi taklimat kita dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, taklimat pada malam ini akan menerangkan tentang perjalanan sesi persekolahan 2021 yang bakal bersambung bermula pada minggu hadapan insya-Allah. Dan semua perkara yang saya sampaikan pada malam ini terutama berkaitan dengan SOP adalah berdasarkan kepada garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang menjadi rujukan kepada semua sekolah kerajaan dan juga sekolah swasta serta sekolah antarabangsa di seluruh negara kita, insya-Allah. Jadi seperti yang telah diterangkan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan dalam taklimatnya beberapa bulan yang lepas, berkaitan dengan pembukaan semula sekolah. Ini adalah sebahagian daripada apa yang telah disampaikan. Kalau ibu bapa boleh nampak, pembukaan semula sekolah adalah apabila sesebuah negeri itu telah memasuki fasa yang keempat. Jadi negeri Selangor telah pun memasuki fasa yang keempat. Jadi sekolah akan dibuka sebaik saja pengumuman fasa 4 negeri itu beralih kepada fasa 4. Jadi Selangor telah beralih ke fasa 4 2 minggu yang lepas. Jadi 2 minggu yang berikutnya maka bermulalah sesi persekolahan yang akan dimulakan dengan tahap 1, iaitu tahun 1, 2 dan 3 secara penggiliran, dan kemudian seminggu yang berikutnya akan dihadiri pula oleh murid-murid tahap 2 juga secara penggiliran. Secara umumnya sesi persekolahan ini setakat yang diumumkan adalah sehingga 10 Disember. Kenapa? Sebabnya selepas 10 Disember itu sekolah sesi persekolahan akan bercuti hujung tahun bermula 11 Disember. Kemudian sesi persekolahan akan bersambung pada bulan Januari pula sehingga hujung bulan Februari. Jadi sesi persekolahan secara penggiliran ini kita letakkan secara
secara penggiliran ni hanya sampai 10 Disember saja sebab apabila diumumkan lagi fasa yang keempat itu akan beralih kepada beberapa fasa yang berikutnya, maka kemungkinan bukan lagi secara penggiliran. Jadi kita akan untuk yang langkah yang berikutnya kita akan tunggulah pengumuman daripada Yang Berhormat Menteri Pendidikan selepas cuti hujung tahun nantilah. Jadi untuk sesi persekolahan kali ini dan juga kalimat yang saya akan sampaikan pada malam ini adalah berkisar daripada 1 November hingga 10 Disember. Jadi seperti yang telah dimaklumkan dalam surat juga kepada ibu bapa bahawa jumlah kehadiran murid adalah 50% daripada jumlah keseluruhan murid di sekolah itu. Kalau di kelas pula sama juga 50% murid daripada jumlah keseluruhan murid di dalam kelas. Biasanya di Al-Amin Bangi jumlah murid adalah dalam tahap 1 dalam 30, tahap 2 ada yang 32. Okey, jadi separuh daripada itulah. Okey, dan penggiliran murid itu dibuat dalam kumpulan A dan juga kumpulan B, dan senarai nama tu ibu bapa boleh rujuklah dalam memo surat yang saya dah sampaikan dalam grup kelas. Mungkin guru-guru juga dah share lah kepada semua ibu bapa. Dan untuk hari ini pun ada beberapa perubahan lah. Jadi yang saya share semalam tu ada sedikit perubahan yang diminta oleh ibu bapa lah. Jadi yang mana kita dapat entertain, kita cuba entertain lah. Tapi kalau yang mana yang tak dapat kita nak tukarkan daripada A kepada B atau B kepada A tu, jadi diharapkan ibu bapa dapat berbincang lah dengan ibu bapa yang lain. Sebabnya dalam kumpulan yang saya susun tu, okey, biasanya kumpulan A itu adalah majoritinya adalah ibu bapa yang tidak ada anak murid tu, tak ada adik-beradik yang lain di sekolah Al-Amin. Dan kumpulan B itu biasanya majoritinya adalah murid-murid yang ada adik-beradik di sekolah Al-Amin. Okey, jadi kalau ada sebarang pertukaran, minta bincang dengan ibu bapa di dalam grup kelas lah. Okey. Ini adalah yang saya nak tunjukkan. Ini pun saya dah share dalam surat beserta dengan kumpulan penggiliran yang dah di-share dalam grup kelas. Okey. Secara totalnya kita ada 6 minggu persekolahan yang akan dimulakan dengan tahap 1 kumpulan A, dan kemudian untuk memudahkan ibu bapa jugalah untuk nampak jadual tu. Jadi untuk tahap 2 pada minggu lagi 1 tu, tahap 2 akan dimulakan dengan kumpulan B. Okey, kemudian berselanglah. Dan dalam surat itu juga saya dah maklumkan bahawa pada minggu depan sekolah akan bercuti sempena sambutan sempena Deepavali pada hari Khamis dan Jumaat. Okey. Jadi murid-murid yang tidak bersekolah, ini pun sebenarnya dah dimaklumkan bahawa akan dijalankan PDPR, okey, pembelajaran dan pengajaran di rumah, tapi secara offline. Yang Berhormat Menteri juga dah maklumkan bahawa apabila sekolah secara bersemuka telah bermula, maka secara automatiknya tiada lagi pembelajaran secara online. Okey, tiada lagi pembelajaran secara online. Tapi kalau ada sekolah yang nak buat pembelajaran secara online, dipersilakanlah. Tapi oleh sebab kekangan yang dihadapi oleh guru-guru kita, okey, banyak faktorlah yang menyebabkan kita telah menetapkan bahawa murid-murid yang tidak bersekolah, yang seminggu tu berada di rumah tu, mereka akan menjalani PDPR secara offline. Guru-guru akan masukkan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran ataupun latihan atau aktiviti yang sama dengan jadual murid-murid di sekolah tu. Okey. Jadi mereka akan mungkin ada slide yang akan di-share ataupun video yang akan dikongsikan oleh guru-guru. Jadi murid yang berada di rumah boleh tengoklah Microsoft Teams masing-masing. Okey, kemudian kita tengok pada waktu persekolahan masih lagi seperti biasa. Banyak perkara adalah seperti biasa, seperti awal tahun yang lepas. Okey, bagi contoh waktu persekolahan sama juga daripada Isnin hingga Jumaat, 8 pagi hingga 3.35 petang. Kemudian berkaitan dengan laluan masuk, laluan keluar juga masih lagi pintu depan dan juga pintu belakang.
okey, akan dibuka. Tapi untuk pintu depan ni tak ada masalah. Kita ada pengawal sekolah, okey, pengawal keselamatan yang akan mengawal. Jadi selepas subuh tu biasanya kadang-kadang ada jugalah yang murid-murid yang datang awal. Kadang-kadang ada yang lepas solat subuh tu pun dah ada yang tunggu di luar pintu pagar. Mungkin ibu bapa kerja di tempat yang jauh. Okey. Kemudian di pintu belakang pula, pintu hanya dibuka bermula jam 7.30 pagi dan hingga 8 pagi sahaja. Dan pintu tu juga untuk laluan belakang tu hanya untuk guru-guru dan juga murid sahaja. Ibu bapa tak dibenarkan. Kalau ibu bapa ada urusan di dalam kawasan sekolah, okey, boleh gunakan pintu hadapan sahaja. Macam tu juga dengan waktu balik. Waktu balik pintu depan dan juga pintu belakang. Sama juga hanya laluan untuk murid dan juga guru di bahagian belakang. Kalau ibu bapa nak ambil anak di bahagian belakang, ibu bapa kena tunggulah anak-anak keluar ataupun berbincanglah, ibu bapa kena berbincang dengan anak-anak dekat mana nak tunggu waktu balik. Okey, kemudian alhamdulillah dalam minggu ni guru-guru dah semuanya dah guru-guru tahap 1 lah, sebab ni minggu depan sesi persekolahan akan bermula dengan tahap 1. Jadi guru-guru tahap 1 pada minggu ni dah beberapa hari datang ke sekolah untuk melakukan aktiviti persediaan kembali ke sekolah, persediaan menyusun kelas dan juga susun atur meja kelas, kebersihan dan sebagainya. Kalau ibu bapa boleh tengok, ni antara yang dinyatakan dalam SOP itu dalam kelas langsir tak boleh ada. Jadi semua langsir dah dicabut. Termasuk juga dengan lapik meja. Lapik meja, kalau ada kelas yang lapik meja daripada kain tu juga terpaksa dicabut. Tapi untuk lapik meja daripada tikar getah tu ataupun daripada banner plastik tu, kita masih benarkanlah sebab mudah untuk dicuci ataupun disanitize bila diperlukan lah. Okey, jadi susun atur kelasnya adalah seperti macam ni dan murid-murid akan duduk berselang-seli. Jadi murid yang hadir kumpulan A dia akan duduk dekat meja dia lah. Jadi murid yang kumpulan B nanti dia datang, dia tak akan duduk dekat meja orang lain. Masing-masing akan duduk di meja masing-masing lah. Okey. Jadual pembelajaran juga adalah seperti biasa daripada 8 pagi hingga 3.35 petang. Okey, solat juga di sekolah. Okey, jadual waktu ni ada saya tengok dalam kelas darjah 1 dengan darjah 2 yang saya pantau, saya rasa semua kelas dah share jadual waktu lah. Okey, alhamdulillah. Jadi kalau kelas lain yang belum lagi share, minta ibu bapa untuk tanyalah kepada guru-guru sebab penolong kanan akademik dah pun kongsikan jadual tu kepada guru-guru. Jadi sepatutnya guru-guru dah kongsikan dalam grup kelas ni. Okey, jadi kalau ada sebarang masalah dengan jadual waktu ni, guru-guru boleh, ibu bapa boleh tanya kepada guru-guru ya. Okay, kemudian solat juga, murid akan menunaikan solat zuhur di sekolah. Jadi kita ada tempat-tempat yang boleh murid-murid menunaikan solat. Okey, kalau tahap 2 tu mereka akan menunaikan solat di dalam kelas. Jadi ada beberapa tempat lah yang kita berkongsi. Tempatnya adalah di musola. Musola ruangnya ada lebih kurang 200 lebih, tempat lelaki dan perempuan. Jadi kita berkongsi dengan sekolah menengah. Kemudian tahap 2 di kelas, dewan sekolah juga kita akan gunakan. Dan satu lagi ada bangunan baru, bangunan tahfiz tu. Bangunan baru, bangunan pentadbiran tu yang mana akan diletakkan pelajar-pelajar tahfiz. Di bawah tu ada ruang kosong yang kita akan cuba sediakan garisan yang kita akan bersihkan untuk murid-murid sekolah rendah juga boleh menunaikan solat di situ. Okey, ada banyaklah tempatnya murid-murid akan menunaikan solat untuk penjarakan ikut SOP yang ditetapkan. Okey, kemudian untuk wuduk aulat, tahap 2 akan menggunakan spray untuk aulat sahaja. Sebab dalam ni taklimat ni bukan tahap 1 saja yang hadir. Jadi ibu bapa daripada tahap 2 pun ada jugalah di sini kan. Jadi untuk makluman, tahap 2 dia akan berwuduk dengan, kita dah laksanakan daripada tahun lepas menggunakan spray je. Okey, tapi banat mereka akan berwuduk di dalam tandas lah. Tapi tahap 1 ada yang kawasan di luar dewan. Di belakang dewan tu ada 20 pipe air yang digunakan oleh murid-murid. Kemudian ada tandas jugalah. Jadi ada banyak kawasan untuk berwuduk. Okey, ni contoh yang kita telah laksanakan bermula daripada tahun lepas. Okey, murid-murid tahun 456 akan menunaikan solat di dalam kelas. Jadi mereka akan bawa sejadah sini dan
Dia kalau ikutkan sepatutnya meja tu tak perlu diusik pun. Mereka akan bentangkan sejadah di kawasan-kawasan lapang tu. Sebabnya satu yang bagus ni adalah sebab susunan susunan meja tu menghadap ke depan dan apa kiblat, arah kiblat tu disengit sikit. Jadi memang alhamdulillah muat-muat untuk murid menunaikan solat sebenarnya. Okey. Ini untuk tahap 2 lah. Lelaki dan perempuan, aulat dan banat akan menunaikan solat di dalam kelas. Dan berkaitan dengan jadual makan. Okey, jadual makan sama juga 2 kali sehari, ada sarapan pagi dan juga makan tengah hari. Dan lokasinya masih lagi di kelas sebab dalam pemantauan daripada pegawai JPN hari Isnin yang lepas, dia kata murid-murid tak dibenarkan lagi untuk makan di kantin. Walaupun kantin kita luas, ada ruang yang cukup, tapi sama juga sekolah rendah, sekolah menengah tak dibenarkan untuk makan di kantin. Hanya guru-guru dan staf sajalah. Okey. Dan tolong ambil maklum bahawa pada waktu persekolahan tidak ada jualan makanan. Jadi kalau murid-murid yang tak bayar yuran makan tu, maka mereka akan disediakan makanannya oleh ibu bapa lah untuk sarapan pagi dan juga makan tengah hari. Okey, untuk makan pula walaupun kantin ada menyediakan sudu dan garpu, okey, tapi seeloknya lah untuk ibu bapa menyediakan sudu, garpu dan juga cawan sendirilah kalau ataupun botol air untuk murid-murid makan dan minum waktu rehat pertama dan juga rehat yang kedua. Okey, kemudian yang jualan makanan ni, jualan makanan hanya akan dilakukan waktu pulang saja. Waktu persekolahan tidak ada jualan makanan. Walaupun kantin ada dibuka, tapi kantin buka untuk penyediaan makanan sahaja. Koperasi pun sama juga, hanya dibuka untuk jualan waktu pulang sahaja. Jadi ibu bapa tolong sampaikan kepada anak-anak lah. Okey. Kemudian surat daripada pihak kantin, pengusaha kantin juga telah diedarkan dalam grup kelas. Jadi ibu bapa tolong baca betul-betul. Tarikh akhirnya bayarannya adalah pada 30 Oktober. 30 Oktober esok lah. Hari ni 29. Tengah hari esok last. Jadi tolong jangan bayar lewat lah. Tolong kalau siapa yang betul-betul nak pihak kantin yang sediakan makanan, jadi tolong bayar ikut masa. Sebabnya kalau sebelum-sebelum ni hari persekolahan tu pun masih ada ibu bapa yang baru bayar. Okey, baru bayar. Jadi menyebabkan susah pihak kantin. Pihak kantin dah menyediakan makanan ikut jumlah yang bayar. Jadi kita nak memudahkan semua pihak lah. Jadi tolong sangat-sangat tarikh akhir untuk bayar ni adalah tengah hari esok. Tapi kalau siapa yang memang tak nak bayar, okey, dia nak ibu bapa nak menyediakan makanan di rumah, dia persilakan, tak ada masalah. Ibu bapa boleh letakkan makanan di pondok pengawal dan maklumkan kepada anak-anak ataupun boleh bekal daripada awal pagi tu dah boleh bagi tahu kepada anak ataupun bekalkan kepada anak makanan untuk pagi dan juga tengah hari. Okey, kalau yang bekalkan makanan yang letakkan di pondok pengawal, bagi tahu juga anak. Jangan diam saja sebab sebelum ni banyak kes ada ibu bapa yang hantar makanan dia tak maklum kepada anak. Jadi anak pun ingat tak ada makanan. Jadi dia tunggu, anak pun tak makan. Yang guru-guru pun tak tahu. Kalau kadang-kadang hanya diberitahu kepada guru kelas saja. Kadang-kadang guru kelas pun sibuk tak sempat kan. Jadi tolong berbincang elok dengan anak lah. Jadi cadangan saya sebaiknya adalah ibu bapa bayar makanan kepada kantin. Jadi anak-anak akan terima makanan daripada kantin lah. Okey, tapi kalau ibu bapa nak sediakan juga, pastikan ada perbincangan makluman kepada anak-anak. Dan ada juga kes sebelum ni yang ibu bapa dia beli makanan melalui GrabFood atau Foodpanda. GrabFood atau Foodpanda tu, food delivery tu dihantar ke sekolah. Jadi dia pun tak tahu nak maklum kepada siapa. Dia letak je di pondok pengawal. Dan saya tengok ada yang sebelum ni ada ibu bapa yang hantar makanan tu memang makanan daripada restoran luar lah. Makanan tu dah 2-3 hari tak ada yang diambil, kita pun tak tahu. Nak bagi pada siapa, nama anak pun tak ada kan, tak dimaklumkan. Okey, jadi tolong rancang betul-betul lah. Kalau tak, kesian anak-anak. Okey, kesian pada anak-anak. Ada yang tunggu je dalam kelas. Bila kita tanya kan, kadang-kadang anak-anak ni pun bagus dia dijaga juga macam mana dijaga juga maruah ibu bapa tu. Bila kita tanya, dia kata dah makan dah Muallim, kenyang lagi. Sampai pagi tu belum? Dah makan kat rumah dah tadi, dia kata. Padahal perut dia menahan lapar. Ni yang kita nak elakkan lah. Ibu bapa tolong bincang dengan anak-anak. Okay, kemudian ibu bapa juga diminta untuk menyediakan kit murid. Kit murid. Ibu bapa dah ada maklum sebelum ni.
Okey, kit murid, dalam kit tu beg yang kecil lah, beg yang berasingan daripada beg sekolah. Okey, dalam kit murid tu saya ulang balik, ini pun dah dimaklum dalam beberapa taklimat sebelum ni kan. Okey, dalam tu mesti ada face mask. Yang murid pakai satu, yang dalam kit murid tu ada dua. Untuk dipakai kalau getah ni putus atau kalau dia hilangkan, okey. Kemudian ada personal hand sanitizer. Botol kecil je. Berapa boleh bekalkan di rumah. Okey, dia mudah je boleh dapat di kedai Mr. DIY. Saya tengok memang ada banyak stok lah. Okey, boleh dapatkan botol kecil je. Dari berapa boleh bekalkan sanitizer tu. Mungkin anak-anak waktu nak datang ke sekolah ke ataupun sementara nak tunggu bapa ambil ke waktu balik tu dia boleh sanitize tangan dia. Okey, tapi jangan risau, dekat sekolah pun ada hand sanitizer juga kita letak. Tapi ini sebagai tambahan lah. Okey, kemudian untuk outlet tahap 2, botol spray untuk wuduk. Botol spray tak perlu besar, sama juga dia besar sikit je daripada personal hand sanitizer yang dibekalkan oleh bapa. Dia botol dia besar sikit. Okey, macam orang pergi haji atau umrah tu kan, mereka ada bekalkan juga botol tu. Jadi murid-murid boleh isi air tu di rumah ataupun boleh top up di sekolah untuk berwuduk. Kemudian sejadah ni kena sediakan juga. Kalau boleh sejadah janganlah terlalu tebal. Janganlah sejadah Turki tu. Sejadah Turki tu kan. Yang terlalu tebal tu. Jadi susah budak-budak nak bawa. Kalau boleh sejadah yang nipis tapi besar. Okay? Ada sejadah yang nipis, kalau boleh besar. Yang tebal sikit je daripada serban orang dewasa tu kan, yang tebal sikit je. Tapi dia dalam kategori yang nipis lah, sejadah yang nipis tapi besar. Jangan sejadah yang kepala tu saja, sebabnya nanti murid-murid tahap 2 terutamanya solat di atas lantai tu, nanti mereka, sebabnya lantai kita tu, lantai kelas tu bukannya bersih sangat. Mungkin murid-murid berkasut dalam kelas. Mereka pergi ke tandas, pergi ke tempat-tempat lain kan, ada najis pada kasut tu. Jadi seloknya bawa sejadah yang besar. Sebab sebelum ni ada murid-murid yang memang tak bawa langsung. Bila kita tanya, lupa. Ni yang alasan yang sebenarnya kalau seboleh mungkin cuba elakkan. Okey, kita tak nak murid-murid lupa sebab dalam keadaan sekarang ni, dalam keadaan tempoh-tempoh pandemik ni, benda-benda ni yang kena diperingatkan selalulah. Kemudian slipper, sebenarnya kalau ikut SOP tu tak dibenarkan untuk berkongsi slipper. Masing-masing kena bawa slipper. Kemudian kain lap meja. Kain lap meja ni digunakan untuk sanitize. Nanti ada beberapa kali murid-murid akan sanitize kawasan mereka belajar, kerusi dan meja mereka. Contohnya waktu pagi sebelum mula belajar, kemudian lepas rehat pertama, kemudian lepas rehat yang kedua akan sanitize. Dan mungkin waktu balik pun mereka akan sanitize sekali lagi. Dan kemudian sudu dan garpu juga seloknya dibawa sendirilah. Ini antara benda yang ada dalam kit murid. Dan semua barangan-barangan peribadi ini hendaklah ditulis nama murid dan kelas. Okey, sebab dah banyak dah. Tahun lepas saja memang dalam bahagian lost and found tu sangat banyak barang-barang yang ditinggalkan oleh murid-murid. Kita sebenarnya tak ada tempat lah untuk mengumpulkan. Okey. Dan berkaitan dengan pakaian murid pula, pakaian murid ke sekolah. Okey. Murid hendaklah memakai baju seragam sekolah yang berwarna biru. Kalau aulat seluar, tahap 1 banat pun seluar juga. Kalau banat tahap 2 kain, dan aulat tahap 2 seluar juga. Okey. Ini seboleh mungkin pakai pakaian seragam. Tapi murid dibenarkan memakai pakaian PJK atau baju sukan mengikut jadual waktu. Kalau hari itu ada aktiviti PJK, okey, ataupun pendidikan jasmani atau pendidikan kesihatan, boleh memakai baju PJK ataupun baju sukan. Okey, dibenarkan. Tak ada masalah. Okay. Ada soalan yang tanya. Belum lagi. Okey, kemudian tahap 2 juga, kalau ada hari waktu co-curriculum, hari co-curriculum, aktiviti co-curriculum pada hari Selasa, boleh pakai baju kelab lah, baju kelab, ataupun kalau hari Rabu tu ada TKRSM, boleh pakai baju TKRSM. Ikut pakaian lah kalau nombor berapa. Itu kena tengok pada makluman daripada penyelaras. Okey. Jadi ada banyaklah pakaian-pakaian yang dibenarkan. Kemudian ada ibu bapa yang tanya, kalau ibu bapa pun sedih, anak-anak pun sedih ni. Sebabnya dah tak sekolah beberapa bulan ni, jadi anak-anak duduk di rumah macam-macam dimakan, jadi makin lama badan makin besar tu.
makin membulat kan. Ibu bapa pun susah hati sebab anak makin besar, baju tak muat. Baju tak muat jadi Kementerian Pendidikan membenarkan memakai baju selain yang dinyatakan sebelum ni. Okey, baju KRS ke baju ni. Kalau tak muat, dengar elok-elok. Kalau baju-baju ni, baju seragam sekolah, baju sukan, baju PJK ataupun baju KRS ke ni tak muat, barulah dibenarkan pakai baju yang lain. Tapi dengan syarat, baju tu mestilah baju yang kosong. Maksudnya bukan baju bercorak macam budak dalam gambar ni pakai, bukan. Bukan baju bercorak yang pergi jalan-jalan ke, ataupun baju pergi hari raya ke, bukan. Waktu hari raya tu, bukan. Okey, baju yang kosong, yang plain. Kalau boleh, baju yang kosong lah. Kalau murid tu nak pakai baju kemeja macam ni, dia pakai baju kemeja, okey, yang ada collar tu kan, yang smart-smart tu kan. Pastikan yang baju tu yang tidak terlalu tak ada corak-corak ke apa ke. Kalau boleh yang plain colour, warna yang kosong. Begitu juga kalau dia nak pakai t-shirt, kalau boleh t-shirt yang plain colour. Dibenarkan juga memakai seluar track. Kemudian kalau kasut, contohnya kasut tak muat ataupun kasut dah lama dah letak dekat rak tu, kadang-kadang ada yang letak dekat rak kasut dekat luar tu terkena tempias hujan lama-lama, kasut tu dia dah reput, dikoyak kan. Jadi dibenarkan untuk memakai kasut sukan. Tak dibenarkan memakai slipper tak dibenarkan memakai slipper. Kasut sukan dibenarkan. Ataupun kalau ada kasut lain, contohnya kasut kulit ke yang berwarna gelap, dibenarkan. Selain daripada warna hitam, mungkin ada yang warna coklat gelap ke ataupun warna biru gelap ke, dibenarkan Tapi jangan kasut yang ada roda tu, yang bila budak-budak anak-anak jalan tu dia akan ada lampu, ada bunyi kan, macam-macam bunyi, ada lampu yang keluar, jangan. Itu tak dibenarkan. Itu tak dibenarkan. Okey? Kemudian banet kalau dia pakai, contohnya banet tu dia pakai baju plain colour, baju t-shirt plain colour kan, dan seluar track ataupun kasut sukan, dia banet mesti pakai tudung sekolah. Sebabnya tudung sekolah tu dia ada nama dan juga lencana. Okey. Ini tentang pakaian murid lah. Nanti kalau ibu bapa ada soalan ke apa, nanti boleh tanyalah dekat ruangan chatting, ataupun sekarang pun boleh mula type kalau ada soalan nak tanya lah. Okey. Okey, ini adalah tentang SOP, Standard Operating Procedure yang ditetapkan, yang saya tunjuk di slide yang awal tadi kan. Semua ini adalah kami merujuk kepada SOP yang telah dikeluarkan oleh KPM, iaitu Garis Panduan Pengurusan dan Pengoperasian Sekolah 3.0. Okey. Sebelum hadir ke sekolah, ibu bapa wajib memastikan bahawa anak-anak sihat dan patut hadir. Anak-anak kena cek dulu. Tak ada simptom, tak ada gejala Antara gejalanya apa? Batuk. Antara gejalanya apa? Batuk ataupun suhu lebih daripada 37.5, anak muntah ke ataupun selsema ke, demam ke. Okey, kena ibu bapa adalah tempat saringan yang pertama sekali untuk anak-anak. Jadi ibu bapa, sebabnya kalau anak-anak hadir ke sekolah, kalau dekat pintu pagar tu, pintu utama tu, guru-guru yang bertugas tengok ada anak-anak yang selsema dan sebagainya, batuk-batuk ke, kami tak akan benarkan dia masuk kawasan sekolah. Okey, sebabnya anak bergejala ni dalam SOP ni, rujukan ni SOP 3.0 perkara 7 muka surat 66 hingga 71. Ibu bapa boleh download ni. Kalau tak percaya apa saya bagi tahu, SOP ni ada dalam website Kementerian Pendidikan. Ibu bapa boleh download dia punya file ni. Ni macam contoh yang saya pegang ni, ada lebih kurang 142 muka surat. Ini rujukan pihak sekolah. Okey, untuk operasi ni, untuk operasi buka semula sekolah ni. Jadi dinyatakan bahawa anak-anak bergejala tak perlu hadir dan sebolehnya tak dibenarkan hadir langsung. Pihak institusi pendidikan swasta boleh tidak membenarkan murid-murid itu masuk ke dalam kawasan sekolah. Kami ada kebenaran daripada kementerian untuk tak benarkan murid-murid yang ada gejala. Kalau positif apatah lagi lah, memang tak boleh. Dan dinyatakan juga dalam tu SOP tu, kalau ibu bapa juga bergejala, sebaiknya adalah anak tidak perlu hadir. Tapi macam mana pihak sekolah nak tahu ibu bapa gejala? Jadi ibu bapa kena amanah lah, kena tahu. Kalau ibu bapa tu bergejala bukan positif, memang anak-anak kontak rapat kan. Jadi anak-anak pun memang tak boleh hadir. Ini ibu bapa, dinyatakan ibu bapa bergejala, anak tidak boleh hadir ke sekolah. Tapi kalau dekat rumah kan, cikgu mana tahu ibu bapa bergejala atau tak kan. Ni in case kalau tiba-tiba anak bercerita kan. Dia bercerita. Dia kata, Muklimah,
mak dengan ayah saya demam, sesama dah berapa hari dah. Anak-anak terbuka cerita pula. Jadi memang kami kena ambil tindakan untuk untuk minta ibu bapa ambil anak-anak tu balik ke rumah. Sebab ini dinyatakan. Okey? Jadi ibu bapa kena faham lah. Sebabnya untuk SOP kali ini memang kementerian dah mengetatkan lagi. Dah ketatkan lagi prosedur. Sebabnya dalam fasa endemik ini memang kes-kes positif ni memang akan mudah berlaku. Dalam tempoh PKP ni pun ada beberapa kes murid-murid yang memaklumkan ibu bapanya ataupun anak-anak tu sendiri yang positif. Okey? Okey, kemudian sebelum hadir ke sekolah ni, ibu bapa nanti saya akan sharekan dalam grup kelas borang pengesahan kesihatan. Okey, borang pengesahan kesihatan, ibu bapa kena cetak. Borang pengesahan kesihatan anak ibu bapa kena cetak isi maklumat dan serahkan. Minta murid-murid, anak-anak bawa waktu hari pertama datang sekolah tu, kita akan minta guru yang bertugas dekat pintu pagar tu untuk kutip borang tu. Kalau tak ada borang tu memang kita tak benarkan masuk lah. Sebabnya ini ini pun sama juga. Memang dinyatakan dalam SOP tu. Ibu bapa dan murid-murid mesti mengesahkan kesihatan mereka dalam keadaan baik untuk hadir ke sekolah. Okay, nanti saya akan share, saya akan bagilah link tu untuk ibu bapa download dan kemudian serahkan kepada anak-anak waktu hari pertama ke sekolahan. Semasa hadir ke sekolah, ni pun dah diterangkan sebelum ni juga bahawa ibu bapa tak dibenarkan masuk ke bangunan sekolah, okey, melainkan kalau di kawasan koperasi untuk membayar yuran. Tapi bayar yuran pun sebolehnya semua perkara yang boleh secara online, gunakan secara online. Okey, gunakan secara online. Okay. Okey. Kemudian waktu murid-murid hadir ke sekolah, mereka akan diperiksa suhunya, mereka akan berbaris di depan koperasi tu. Suhu akan diambil oleh guru-guru yang bertugas dan murid-murid diminta untuk sanitize tangan masing-masing lah. Okay, guru-guru akan bertugas di pintu pagar bermula 7.20. Jadi murid-murid yang datang awal tu diminta untuk nanti murid-murid yang datang awal tu pengawal yang akan scan suhu. Jadi murid-murid diminta yang datang sebelum 7.20 tu mereka tunggu di bawah kemah di depan koperasi. Ada kerusi kawasan menunggu tu kan. Itu yang guru-guru yang bertugas di hadapan koperasi sekolah. Dan waktu sebelum masuk ke kawasan sekolah tu murid-murid kena pakai face mask terlebih dahulu. Okey. Ibu bapa kena pastikanlah anak-anak pakai face mask. Okey. Dan waktu hadir ke sekolah, murid-murid naik ke kelas pada pukul 7.30. Kalau dah sampai awal, 7.30 tu baru boleh masuk kelas. Okey, dah masuk kelas tu kena duduk di tempat masing-masing lah sampai guru masuk pada pukul 8. Tak boleh berkeliaran. Okey, tak boleh pergi ke tempat orang lain. Laluan-laluan pun kena ikut laluan yang ditetapkan. Dan nanti waktu awal pagi tu, waktu hafazan, waktu tilawah tu akan ada program sanitasi kelas bersama dengan guru kelas. Ini laluan-laluan yang telah guru-guru tandakan lah. Kita dah siapkan laluan ni. Jadi murid-murid akan ke mana mereka pergi, mereka akan ikut laluan yang ditetapkan. Dalam kelas pun ada, di makmal pun ada, di tandas pun sama juga. Okey. Waktu dalam kelas, murid akan duduk di tempat yang dikhaskan untuk dirinya. Kita guru kelas dah tandakan meja murid tu dengan kumpulan-kumpulan A dan juga B. Okey, jadi dan ada nama mereka diletakkan. Jadi murid-murid hadir tu mereka akan duduk di tempat mereka lah, mereka tak akan duduk di tempat orang lain. Dan dalam kelas juga mereka tak dibenarkan untuk berkongsi peralatan atau makanan, peralatan macam pensel ke pemadam. Jadi buat apa kena pastikanlah kena check betul peralatan, alat tulis, buku-buku dan sebagainya, pemadam. Okey, kena lengkap. Sebab murid-murid tak boleh dah berkongsi. Kemudian tak dibenarkan bersalaman atau bersentuhan kan. Ini antara perkara yang susah lah kita nak kawal, tapi seboleh mungkin kita akan terangkan pada murid-murid. Okey, kemudian murid-murid dalam kelas sangat digalakkan untuk memakai pelitup muka. Kalau sekarang ni sebelum ni ada murid-murid yang memakai pelitup muka daripada kain kan. Daripada kain, kita sebenarnya dalam SOP kementerian pun menggalakkan memakai dua lapis, tapi benda ni cikgu pun jadi serba salah sebenarnya. Sebabnya anak-anak pakai satu lapis tu pun mereka dah susah nak bernafas.
Jadi itulah, kita nak terlalu ikut sangat SOP pun serba salah. Jadi kita, kesian juga pada murid-murid. Tapi kita cubalah dalam mungkin dalam kelas tu ada masanya, mungkin dalam beberapa minit tu, seminit 2 minit tu kita akan minta murid untuk buka sikit face mask tu supaya mereka dapat menghirup udara yang segar. Sebab kesian lah, daripada pagi sampai petang mereka pakai face mask kan. Terutama yang ada penyakit-penyakit macam asma tu. Sangat kesianlah pada anak-anak kita. Okey, ini juga dinyatakan dalam SOP 3.0 ni bahawa kalau murid kurang sihat ataupun bergejala semasa di sekolah, murid-murid ada gejala macam batuk ke ataupun sesema, ataupun tiba-tiba suhu naik lebih daripada 37.5 kan. Waktu di sekolah, bukannya dia daripada rumah okey, tapi tiba-tiba mungkin macam sekarang ni kan, cuaca panas, kemudian hujan, panas kan. Jadi cuaca tak menentu menyebabkan anak-anak kita pun jadi dia punya suhu badan dia pun jadi tak menentu kan. Dan menyebabkan dia batuk, sesema dan sebagainya. Jadi dalam SOP tu dinyatakan bahawa guru-guru akan ambil tindakan untuk hantar murid ke bilik isolasi. Bilik isolasi ni kita ada bilik aulat dan juga bilik banat. Jadi dan setiap bilik tu ada guru yang akan bertugas. Setiap hari ada guru yang akan bertugas. Okey. Kalau murid-murid tu bergejala, memang pihak kementerian minta untuk hubungi ibu bapa dan ibu bapa kena ambil anak secepat mungkin. Mungkin ini memang agak berat pada ibu bapa dah, terutama yang kerja jauh kan. Tapi memang dah ditetapkan macam tu. Sebab nak mengurangkan possibility berlakunya kes positif di sekolah. Saya pun dah berhubung dengan Dr. Suri apa namanya. Dr. Sufi daripada PKD Hulu Langat. Saya nyatakan adakah murid-murid kena tunggu dekat dalam bilik isolasi sahaja sampai waktu balik? Tak, dia kata ibu bapa kena ambil. Dan bila tiba dekat rumah, kalau anak tengok bergejala tu macam teruk kan, ibu bapa kena buat ujian kendiri COVID-19 di rumah. Yang saliva test tu, ibu bapa memang kena ada bekal di rumah. Kalau anak ada gejala tu, kena buat ujian tu di rumah. Okey, ini adalah jawapan daripada pihak PKD Hulu Langat sini. Saya berhubung dengan Dr. Sufi. Okey, kalau sebelum ni Dr. Juliana, tapi dia dah tak bertugas di PKD Hulu Langat, dia mungkin dipindahkan ke tempat lain. Sekarang ni yang in charge-nya adalah Dr. Sufi. Jadi dia maklumkan macam tu. Jadi kalau pihak sekolah call ibu bapa untuk ambil, memang ibu bapa kena ambil secepat mungkin. Jangan lambat-lambat. Sebelum ni ada yang kita call awal, petang tu, waktu balik tu baru ibu bapa ambil. Sebab kita tak tahu sekarang ni kes dia mula dengan simptom-simptom yang batuk-batuk kan, batuk-batuk, lepas tu sesema sikit. Kita tak tahu. Jadi kita nak mengelakkan daripada kebarangkalian yang lebih besar berlaku kes positif dalam kawasan sekolah. Okey, kemudian kalau murid bergejala teruk, ni kalau bergejala teruk, dia lebih daripada 37.5, kemudian ada muntah-muntah, memang nampak nampak macam dah teruk sangat lah, bukannya hanya gejala ringan. Gejala ringan ibu bapa kena ambil anak di sekolah. Kalau gejala teruk di sekolah tu, okey, kami akan berhubung. Kami akan berhubung dengan pihak PKD. Kami berhubung rapatlah dengan pihak Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Langat. Okey, murid-murid akan dibawa ke bilik isolasi. Guru-guru yang menguruskan tu pun kena pakai, bukanlah full PPE tu. Guru-guru kena pakai sarung tangan, kena pakai penutup face shield, penutup muka, penutup face mask, lepas tu kena pakai apron. Guru-guru kena diarahkan macam tu. Kami akan hantar murid ke bilik isolasi, kemudian kami akan berhubung dengan pihak PKD untuk tindakan yang seterusnya. Dan kami akan maklumkan kepada ibu bapa. Minta kebenaran, okey, yang berkaitan dengan minta kebenaran untuk kami pihak sekolah melakukan ujian kendiri COVID-19 kepada anak-anak. Jadi ini juga, borang ni juga saya akan serahkan nanti. Link tu saya akan serahkan pada ibu bapa. Ibu bapa memberikan kebenaran pada pihak sekolah kalau anaknya berlaku gejala teruk. Sebabnya kalau gejala tu dah teruk, kami tak akan panggil ibu bapa untuk datang ke sekolah. Kami akan bagi tahu ibu bapa, murid ni gejala dia sangat teruk, kami dah berhubung dengan PKD. PKD yang akan take over case. Dia akan tengok macam mana dia, dan kemudian ada pegawai dia yang akan dihantar ke sekolah. Dia akan tengoklah kalau teruk macam mana, perlu dibawa terus ke hospital ke, dia pihak PKD yang akan uruskan. Kami hanya maklumkan kepada ibu bapa sahaja. Okey, yang seterusnya pihak PKD yang akan ambil alih kes tu lah. Okey, ini kalau berlaku yang teruk, dan kemudian kalau ibu bapa benarkan anak-anak
dibuat ujian saliva test tu, bukan yang ujian apa swab test yang macam dekat hospital tu. Itu guru-guru pun tak pandai, guru-guru pun takut nak buat. Bukan ni saliva test yang guna Elio tu. Guru-guru kami akan minta kebenaran daripada ibu bapa untuk buat ujian tu kalau anak-anak bergejala teruk. Dan kalau didapati daripada ujian tu anak-anak positif, maka kami akan berhubung dengan pihak PKD. Okey, harap ibu bapa jelas lah. Yang borang kebenaran ibu bapa untuk ujian kendiri di sekolah ni saya akan nanti share lepas ni lah. Okey. Waktu pulang pula, kelas habis pada pukul 3.35 petang, murid akan beransur-ansur keluar. Sama juga tahap 1 dan juga tahap 2. Akan beransur keluar, kita ada jadual pergerakan keluar murid. Okey, jadi ibu bapa kena take note lah pukul berapa anak keluar. Okey, ini contohnya. Nanti kita akan share juga dalam grup kelas. Okey, oleh sebab kali ini adalah penggiliran, jadi bilangan murid yang ada di sekolah tak ramai. Sekarang ni lebih kurang 1,100 orang. Jadi kalau tahap 1 dan tahap 2 ada datang ke sekolah, jadi lebih kurang 550 orang sajalah dalam satu minggu. Jadi kurang daripada yang biasa. Jadi ini adalah jadual pergerakan keluar muridnya. Okey, biasanya kita akan keluarkan murid-murid 5 minit lebih awal, murid-murid yang pulang menaiki van atau bas sekolah, ataupun murid-murid yang pergi ke transit, dan satu lagi murid-murid yang rumahnya di sekitar sekolah. Ini kita akan benarkan tahap 1 atau tahap 2, kita akan benarkan mereka ni keluar 5 minit lebih awal. Contohnya murid-murid yang rumah di sekitar sekolah, mak ayah dia bagi kunci rumah pada dia, ataupun memang mak dia tak bekerja, mak dia tunggu kat rumah, dibenarkan untuk balik sekolah terus, kita akan benarkan mereka terus balik. Okey? Supaya bila semua murid keluar nanti, dia tak akan berlaku kesesakan. Sebab minggu pertama kita dah buat dulu, minggu pertama pada tahun lepas, yang waktu bulan Julai, sekolah mula dibuka tu kan, kita dah buat dah, murid-murid tahun 1 semua keluar serentak. Memang berlaku kesesakan yang teruk di pintu utama tu. Jadi daripada itulah kita tambah baik dan kita buat penyuraian murid secara bergilir. Okey, mengikut masa. Jadi tapi di pihak ibu bapa ada ramai jugalah ibu bapa yang macam agak marah juga pada sekolah kan. Saya dah tunggu lama ni, mana anak saya tak keluar apa semua ni kan. Tunggu lama, dah panggil tak ada pun. Kita sebenarnya ikut jadual. Dan ibu bapa kena bincang pada anak-anak lah, bagi tahu, terutama anak darjah 1 darjah 2. Balik nanti tunggu dekat mana. Jangan pergi merayau-rayau. Kena bagi tahu sebab ada murid-murid yang pergi merayau dekat luar, dekat kedai-kedai dekat luar tu. Dia bagi tahu pada guru yang bertugas, dia kata dia memang mak ayah tu suruh tunggu dekat luar. Jadi kita nak elakkan benda-benda macam ni lah. Ibu bapa pun salah faham dengan sekolah kan. Jadi kita tak naklah kejadian-kejadian macam ni. Jadi kena ikut masa-masa yang ditetapkan ni. Dan insya-Allah dekat pintu keluar tu kita akan letakkan, kita dah letakkan pun daripada tahun lepas lagi, speaker dan juga mikrofon. Jadi ibu bapa yang datang tu akan beratur dekat luar dan boleh panggil anak lah. Okey, kita memudahkan urusan semua pihak lah insya-Allah. Okey, kemudian waktu pulang juga ibu bapa kena ambil anak secepat yang mungkin, ikut masa yang ditetapkan lah. Okey, kadang-kadang ada anak-anak yang dah dikata mak ayah dia nak ambil cepat kan, sambil menangis-nangis, tunggu dekat depan, tak ada lagi kan. Jadi kalau ambil lambat, kena bagi tahu guru kelas ke, bagi tahu, minta sampaikan pada anak yang ayahnya ada urusan tempat lain ke kan, ambil lambat ke, macam tu, kena bagi tahu. Okey, kemudian sekolah tak menyediakan sebarang perkhidmatan penjagaan. After school care tak ada, sekolah tak ada. Tapi dekat luar tu mungkin ada. Tapi yang saya dapat tahu beberapa after school care tu yang dah tutup. Mungkin ibu bapa kena tengoklah macam mana kan. Kemudian anak-anak yang pulang lewat, kadang-kadang ada ibu bapa yang pukul 5, pukul 6 baru sampai sekolah kan. Anak-anak yang pulang lewat masih dibenarkan menunggu dalam kawasan sekolah. Tapi mereka tunggu dekat kawasan yang dibenarkanlah, di depan koperasi tu. Ada kerusi yang kita letakkan. Minta pada anak-anak jangan tunggu dekat dalam kelas ke, ataupun tak musola ke, kawasan-kawasan yang tak dibenarkan. Okey. Sebab dekat musola tu akan diadakan proses sanitasi lah. Sebabnya musola kan kita kongsi sekolah menengah dengan sekolah rendah. Jadi itu antara tempat yang memang banyak manusia yang keluar dan masuk. Jadi memang kena setiap hari kena disanitize. Jadi secara keseluruhannya insya-Allah kami Sekolah Rendah Seri Al-Amin Bangi bersedia
Kami guru-guru dan juga kaki tangan bukan guru bersedia menerima kehadiran murid-murid ke sekolah lah. Okey, Alhamdulillah. 100% staf sekolah Seri Al-Amin Bangi sudah divaksin. Jadi ibu bapa, ada ibu bapa yang memang tanya pun, muallim-muallimah ni semua vaksin ke? Ataupun ada yang tolak vaksin? Alhamdulillah, 100% staf sekolah Seri Al-Amin Bangi sudah divaksin. Jadi ibu bapa jangan risau. Vaksin dos yang kedua lah, dos yang kedua. Dah selesai. Okey, dan hari itu juga pihak KKM dengan kerjasama daripada Kementerian Pendidikan juga menjalankan proses program vaksinasi kepada murid-murid berumur 12 hingga 17 tahun. Kalau di sekolah rendah tu murid-murid tahun 6 lah yang akan divaksin. Jadi alhamdulillah lebih 90% murid-murid tahun 6 sudah divaksin dos yang pertama. Ada juga yang saya dapat daripada maklumat daripada guru kelas, ada yang dah selesai dos kedua pun ada juga. Dan ada murid-murid yang belum lagi divaksin tapi pihak KKM, PKD Ulangan, mereka akan mengadakan program yang kedua. Sesi yang kedua untuk murid-murid yang berumur yang lahir di hujung bulan Oktober sampai hujung Disember. Mereka akan buat program vaksinasi lah, nanti mereka akan bagi tahu bila tarikhnya. Okey, vaksinasi. Jadi insya-Allah akhirnya nanti lebih 90% murid tahun 6 selesai divaksin lah. Kenapa lebih 90%? Sebab ada di kalangan ibu bapa yang mungkin rasa gusar lah, takut takut kalau ada apa-apa efek kepada anak-anak kecil yang divaksin. Ibu bapa divaksin, okey, tapi mereka risau kesan kepada anak-anak. Jadi ada lebih kurang dalam 10% lah murid-murid tahun 6 yang ibu bapa ni tak benarkan vaksin. Tapi secara keseluruhannya lebih 90% murid sudah divaksin dan akan divaksin lah. Okey. Ini adalah surat perakuan. Surat perakuan daripada pegawai JPN, Encik Nazir, Encik Nazir dan juga Encik Muslim yang datang ke sekolah pada hari Senin lepas. Mereka dah buat semakan, dah buat pemeriksaan di kelas, di sekitar kawasan sekolah dan mereka memberi perakuan lah. Okey, ni dah ditulis ni, ibu bapa boleh tengok. Nanti saya akan share slide ni pada ibu bapa. Okey, ibu bapa boleh tengok apa dia. Mengikut sekolah mengikut SOP yang disediakan. Sekolah mula beroperasi pada 8 bulan. Ni silap ni. Kita dah bagi tahu pada dia. Bukan ni 8 bulan tu adalah tahap 2. Kita dah bagi tahu pada dia sebenarnya boleh beroperasi pada 1/12/11 mengikut PPM 44. Dia dah tanda tangan. Okey. Jadi kalau nanti saya akan share ni, ibu bapa boleh tengok. Kalau ibu bapa masih betul ke ni sekolah ni? Boleh call kepada JPN, pihak JPN Selangor, call bercakap dengan Encik Muslim ataupun Encik Nazir. Okey. Dan dalam taklimat sekolah menengah itu pun, sekolah menengah ada share juga, ada share gambar yang mereka datanglah buat pemeriksaan. Okey. Ini ada soalan-soalan tambahan yang kita dapat daripada dah hampir sejam ni. Okey, ni soalan-soalan tambahan lah yang kita dapat daripada sesi taklimat pada tahun lepas. Jadi ni beberapa soalan yang berbangkit yang saya akan cuba bacakan semula. Mungkin ada beberapa yang nak tanya. Okey. Yang pertama, adakah face mask bercorak dibenarkan? Ya, dibenarkan. Tapi seboleh mungkin gunakanlah yang plain colour. Sebabnya kadang-kadang ni sekarang ni macam-macam face mask kan, ada corak-corak tu, corak ni macam-macam. Kadang-kadang ada pula tu yang anak saya pun dekat rumah pun ada pakai juga yang ada corak unicorn. Kadang-kadang dia pergi pakai sekolah, kawan dia tengok, cantiknya ya, face mask unicorn. Dia balik bagi tahu pada ibu bapa pula, dah lah face mask unicorn tu lebih mahal sikit daripada yang biasa kan. Kena ibu bapa kena beli lain pula. Nak elakkan macam tu lah. Tapi kalau dah tak ada, pakai je lah kan. Lebih baik pakai face mask daripada langsung tak pakai. Kemudian, adakah barang peribadi boleh ditinggalkan di sekolah? Okey, seboleh mungkin barang peribadi kenalah bawa pulang. Yang kit tu. Okey. Tapi kalau ada yang nak tinggalkan macam buku-buku ke tu, boleh bincang dengan guru kelas. Kalau yang lepas, kita benarkanlah buku ditinggalkan dekat rak. Dekat rak dalam kelas tu benarkan. Soalan ketiga, bolehkah murid menggunakan face shield? Ya, boleh digunakan. Sangat digalakkan. Okey, dan saya pun dah tanya, saya lupa nak edit ni. Saya dah tanya dulu, ada parent yang yang bertugas sebagai frontliners bagi tahu kena seeloknya pakai
kalau pakai face mask saja pakai face mask, tak perlu pakai face shield. Tapi kalau pakai face shield, kena pakai face mask. Sebab ada murid-murid yang dia pakai face shield je, tapi dia punya hidung dengan mulut dia tak tutup. Tak boleh. Okey, itu kena faham lah. Okay. Berikutnya, pintu pagar belakang dibuka untuk umum. Tadi dah jawab, tidak. Pintu pagar belakang untuk murid dan guru sahaja. Okey, adakah murid dibenarkan keluar masuk semula kawasan sekolah? Tak dibenarkan. Itu sebab kena betul-betul bagi tahu anak, tunggu ayah sampai. Tunggu dalam kawasan sekolah. Tunggu kakak kamu sekolah menengah keluar. Jangan pergi mana-mana. Sebab ada murid-murid yang dia menipu lah. Dia bagi tahu pada guru yang tu kan. Dia kata mak ayah suruh tunggu dekat luar. Rupanya dia nak pergi dekat kedai-kedai dekat luar tu kan. Ada restoran lah. Dekat bawah tu lagi lah ada Speed Mart, ada 7-Eleven lah. Nasib baiklah tak ada family mart tu yang makanan Jepun tu kan. Oh, kalau tak lagi dah budak-budak semua keluar tu. Okey? InsyaAllah pihak koperasi dan pihak kantin akan buat jualan lepas waktu balik tu lah. Jadi murid-murid boleh beli makanan. Ataupun ibu bapa boleh bekalkan anak-anak dengan roti ke untuk dimakan waktu pulang. Sementara menunggu ibu bapa sampai. Kalau tak boleh juga, ibu bapa kena ambil awal lah. Kalau tak, kesian mereka. Sampai ada yang tertidur. Dia tunggu dekat luar tu, dekat kemah yang luar tu sampai tertidur dekat atas laluan tu. Kesian dia. Okay. Adakah koperasi sekolah menjual face mask? Ya. Jual dengan harga RM RM1 seperti ini. Yang 7, adakah ibu bapa dibenarkan masuk kawasan sekolah? Ya, ibu bapa dibenarkan masuk kawasan sekolah kalau untuk urusan rasmi lah. Berarti bayar yang yuran ke. Tadi saya dah beritahu bahawa seeloknya bayar secara online lah. Okey, bawa pulang anak yang tidak sihat, nak ambil anak kan. Tetapi dengan elok. Dengan elok pihak kementerian dah mengetatkan. Bukan setakat di sekolah, tapi di premi-premi kerajaan pun sama juga. Kalau ibu bapa yang tak ambil vaksin ataupun tak lengkap vaksin 2 dos, tak dibenarkan masuk kawasan sekolah. Ini pun pihak pengurusan sekolah dah tetapkan. Macam tu. Nanti pengawal akan cek, ibu bapa sebelum masuk tu dah lengkap 2 dos atau belum. Kalau tak, memang tak dibenarkan. Okey, kemudian bayaran di kaunter kewangan. Kalau ibu bapa nak pergi bayar dekat kaunter juga, sebolehnya datang selepas pukul 9 pagi. Bila dah keadaan dah reda. Okey, sebabnya pukul 8.30 tu masih lagi jam juga dekat bawah tu. Okey, jadi tolong inilah ikut masa yang ditetapkan. Soalan 8, adakah hand sanitizer disediakan setiap kelas? Ya, setiap kelas dibekalkan dengan hand sanitizer dan cecair sanitasi yang sembuh di kelas tu kan. Kita sediakan, kalau ada ibu bapa, sambil tu kita nak minta jugalah kan. Kalau ada ibu bapa yang nak infakkan, yang nak sedekahkan, yang nak infakkan hand sanitizer untuk kelas, sangat-sangat dialu-alukan lah. Pihak-pihak sekolah sangat berbesar hati lah kalau ada ibu bapa nak sumbangkan. Untuk kelas anak dia pun tak apa. Tapi kalau nak sumbangkan untuk semua kelas pun, dipersilakan. Lagi cantik. Lagi cantik. Okey. Kemudian untuk yang kali ini juga sekolah ada menyediakan satu lagi iaitu set ujian kit ujian kendiri yang saliva test tu. Okey. Sebab macam tadilah kalau ada kes yang macam yang gejala yang sangat teruk, maka kita akan buat ujian kendiri tu di sekolah lah. Jadi pihak sekolah ada menyediakan, tapi tak banyak lah. Setakat ni kita beli dalam beberapa puluh pack lah. Sebabnya satu pack aja dalam belah-belah ringgit lah, dalam 12-15 ringgit satu kan. Jadi kalau nanti diperlukan baru sekolah akan beli yang lain. Tapi kalau ada ibu bapa yang nak sumbangkan satu pun cantik, nak sumbangkan 10 pun lagi cantik, nak sumbang lebih pun boleh berhubung dengan saya lah, PKM ataupun boleh terus ke pejabat nanti insya-Allah. Disediakan. Okey. Soalan ke-9, tahap 1 kena bawa telekung juga ke? Tak perlu. Anak-anak tahap 1 tak perlu bawa telekung. Kita nak fokus pada mengajar mereka solat lah. Sebab pakaian mereka tu dah menutup aurat cantik dah. Mereka pun solat pakai stocking kan. Jadi kita nak ajar mereka lah. Okey, tak perlu. Tahap 2 kalau ikutkan sebenarnya tahap 2 pun tak perlu. Tak perlu bawa telekung sebab pakaian mereka pun dah menutup aurat dengan tudung yang labuh kan. Tapi kalau tudung pun masih lagi pendek ke ataupun pakaian mereka agak ragu-ragu ke, boleh bawa telekung lah. Okey. Kemudian soalan 10, tak nak hantar anak ke sekolah lagi. Takut COVID-19 ni. Kes pun hari ni pun meningkat lagi kan. Boleh ke kalau saya tak nak hantar sampai hujung tahun? Ada ibu bapa yang dah tanya, dah bagi surat pun ada. Boleh.
pihak kementerian pun kata dibenarkan. Kalau ibu bapa masih lagi rasa macam takut keselamatan anak, kan kesihatan anak tu, dibenarkan. Tapi kena hantar surat makluman rasmi kepada sekolah lah, bagi tahu. Makluman bagi tahu bahawa saya tak menghantar anak ke sekolah. Apa sebabnya risau keselamatan dan sebagainya. Tapi kena ingat yuran perlu dibayar seperti biasalah. Okey. Dan kemudian tiada kelas online. Tiada kelas online dijalankan. Okey. Sebabnya kementerian ada beritahu bahawa apabila sekolah dibuka maka kelas online secara automatik tiada. Jadi ibu bapa boleh tengoklah video-video yang dikongsikan, video PDP yang dikongsikan oleh guru-guru dalam Microsoft Teams. Ada dalam folder-folder subjek yang diletakkan oleh guru-guru, yang dikongsikan oleh guru-guru. Boleh buat ulang kaji lah dan boleh buat latihan-latihan yang guru bekalkan. InsyaAllah guru akan bekalkan lah apa latihan-latihan, aktiviti-aktiviti yang murid kena buat. Jadi kena buat lah. Maksudnya kena belajar jugalah. Okey? Jadi cukup setakat itu sahaja taklimat yang saya sampaikan untuk hari ini. Jadi harap jelaslah kepada ibu bapa. Cukup juga sejam. Harapnya apa yang saya sampaikan tu jelaslah. Sebab saya nak on balik mikrofon Okay, allow me. Okay, allow me. Okey, ada tak soalan daripada ibu bapa? Kalau ada, nanti dulu, nanti. Ada, kalau ada boleh type. Sebaiknya type lah, sebabnya bila buka mikrofon, ramai buka mikrofon langsung tak dengar pula nanti. Ya. Okey, kita mulakan. Apa dia? Tak ada ruangan chatting? Saya tak ada. Saya tak ada. Okey, macam ni. Kita benarkan ibu bapa Ibu bapa tanya. Anak-anak minta tolong tutup mikrofon. Kita hanya benarkan yang tanya tu adalah yang mengangkat tangan. Raise hand boleh cari. Boleh tanya anak-anak dekat mana butang raise hand ni. InsyaAllah anak-anak tahulah. Okey, yang pertama Encik Aryan Ilyas. Okey. Boleh on mikrofon, boleh tanyakan soalan? Adakah Encik Aryan? Aryan Ilyas? Tak ada. Okey, kalau tak ada kita bagi pada orang lain. Yang kedua, Puan Aslinda On. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Puan. Okey, saya nak tanya mengenai kit yang peralatan untuk anak-anak bawa ke sekolah tu. Kain lap meja tu boleh tak saya gantikan dengan tisu basah yang pakai buang tu? Itu satu. Lepas tu ada yang kedua, isu anak saya ni memang ada masalah sinus. Setiap pagi dia akan bersin. Itu memang tak boleh nak buat apa lah. Jadi nak tanya tu macam mana Okey, dua soalan je Puan Dua soalan saja. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih pada Puan sebab bertanya. Boleh dibenarkan kalau tak bawa kain, boleh bekalkan dengan wet tissue. Tahun lepas pun ada ramai yang bawa wet tissue. Tapi kalau bawa kain tu kena setiap hari lah kena bersihkan, kena basuh. Tapi kalau bawa wet tissue tu tak perlu kan. Okey, dibenarkan maksudnya pada ibu bapa. Yang kedua, anak-anak ada masalah kesihatan pagi-pagi. Seboleh mungkin kita nakkan ada proof lah, ada proof. Mungkin daripada klinik ke yang menyatakan bahawa memang betul anak ni sebabnya dalam SOP pun kementerian nyatakan bahawa kena ada bukti bahawa memang anak dibenarkan hadir ke sekolah dengan bukti daripada pegawai perubatan. Seboleh mungkin. Okey, dapatkan pengesahan daripada klinik ke mana-mana klinik. Okey, seterusnya soalan berikutnya daripada Encik Amin Falah. Amin Falah ni murid ke? Asalnya macam murid. Okey, siapa? Parent ke apa ni? Boleh on mikrofon? Okay, Assalamualaikum Mak Alim. Ya, Waalaikumsalam. Saya Ibu Amin Falah, dia dah lari dah. Okey. Nak tanya Mak Alim, untuk pelajar yang belum complete second dose, diorang ni kalau diorang ni memang digalakkan pergi ke sekolah juga ke ataupun macam boleh excuse ke macam mana? Sebab risiko jugalah kan, sebab diorang baru first dose, tak complete lagi lah sebab kalau tak salah saya ikut KKM pun after 14 days kan second dose baru macam
antibody seseorang tu macam okey lah untuk dilepaskan untuk bersama dengan orang lain. Ni tambah-tambah lah budak kan. So macam nak tanya jugalah macam mana tu? Digalakkan ke ataupun mungkin boleh ke ataupun 50-50 ke macam mana? Okey, terima kasih Malim. Okey, sama-sama Puan. Okey, berkaitan dengan perkara ni sebenarnya kalau dia sebenarnya murid-murid dibenarkan bersekolah, cuma kena lebihkan protection lah. Mungkin kena pakai dua lapis tu seperti yang pihak KKM menyatakan sebelum ni. Tapi kalau ibu bapa masih agak keberatan, boleh macam tadi saya beritahu kan dalam soalan yang saya dah tunjukkan tadi. Kalau ibu bapa macam masih ragu-ragu, tak apa, hantar surat pada sekolah bagi tahu yang ibu bapa belum berani lagi nak hantar anak ke sekolah. Boleh anak-anak tak perlu hadir lah. Tapi kalau ibu bapa nak juga anak-anak hadir ke sekolah, kena sediakan protection tu yang sebaiknya. Tapi kalau masih risau dengan keselamatan kesihatan anak, boleh benarkan. Kami benarkan. Pihak kementerian pun benarkan anak-anak untuk tidak datang ke sekolah. Tapi guru-guru tak sediakan pembelajaran secara online lah. Okey, kita akan bekalkan dengan latihan-latihan je lah, aktiviti ataupun video-video pembelajaran sebelum ni. Macam tu Okey, yang seterusnya daripada Encik Azli. Encik Azli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Malim. Ya, Tuan. Tadi saya ada tengok jadual waktu anak yang kumpulan A dengan kumpulan B. Saya lihat kumpulan B datang 3 hari. Okey. Kumpulan A datang 2 kali je. Nak tanya pasal yuran makan tu. Adakah kumpulan B akan bayar sama dengan kumpulan C? Kumpulan B? Okey. Itu ada lagi ke soalan? Okey. Berkaitan dengan hari persekolahan ni kan. Tadi pun kami baru bincang dengan pihak pengurusan. Kami ada mesyuarat tadi. Perkara ni pun kami dibangkitkan dalam perbincangan tu. Untuk buat masa sekarang, kita tetapkan dulu supaya tak nak berlaku agak kucak-kacir di pihak kantin, pihak kewangan ke. Kita tetapkan dulu ikut surat yang pihak kantin bekalkan tu. Maksudnya untuk kumpulan A, bukan kumpulan A. Untuk tahap 1 tu RM70, untuk tahap 2 tu 60 atau 65. Kita ikut yang tu dulu. Kemudian kalau nanti kita akan bincang dengan pihak kantin, kalau ada pemulangan yuran ke dan sebagainya, nanti akan dikeluarkan makluman yang berikutnya lah. Tapi untuk sekarang sebabnya minggu depan dah nak buka sekolah kan, jadi kita nak elakkan daripada kacau bilau tu lah, untuk supaya tak nak berlaku pening pihak kantin terutamanya nak kira balik dan sebagainya. Okey, jadi kita stick dulu pada surat yang telah dikeluarkan. Okey, memang kita tahu macam tahap 2 pun 5 minggu. Okey, kumpulan B 3 minggu datang sekolah. Kalau kumpulan A pula 2 minggu je datang sekolah. Jadi ada perbezaan hari kan, ada yang 15, ada yang 10 hari. Macam mana tu? Itu pun kami ada bincangkan tadi. InsyaAllah untuk bulan Disember tu ada memo yang lain kami akan keluarkan. Okey, setakat ni kita stick dulu kepada memo yang awal ni. Memo surat daripada kantin dan juga memo daripada sekolah. Okey, tentang jadual penggiliran. Okey. Kemudian siapa yang dah tanya soalan tu minta tolong jatuhkan tangan sebabnya ni pun ada ramai yang tanya. Okey. Kemudian Daniel Raikal. Daniel Raikal. Okey, parent Daniel Raikal. Ada tanya soalan? Ya, silakan. Saya nak tanya berkenaan dengan yuran untuk November dengan Disember. Kira-kira macam mana ya? Yuran apa? Yuran makan ke atau yuran sekolah? Tak jelas lah tuan. Yuran sekolah untuk bulan November dengan Disember. Okey, setakat ni kita belum dapat makluman apa-apa daripada pihak kewangan. Okey, sama ada bayaran penuh ke atau macam mana. Saya rasa mungkin nanti pihak kewangan akan keluarkan makluman tu lah. Sebabnya jumlah kalau ikut sesi persekolahan yang biasa, sebenarnya yuran sekolah tu adalah selama 11 bulan sahaja kan. Itu apa-apa kita tunggu surat daripada makluman daripada pihak kewangan. Okey?
Kemudian yang seterusnya, parent Hana Atikah. Silakan. Assalamualaikum Muallim. Waalaikumsalam ya puan. Okey, saya nak tanya pasal item nombor 10 tadi. Kalau ada mention kalau tak hantar anak sekolah tiada kelas online. Maksudnya dalam tempoh bergilir tu, bergilir kehadiran tu anak-anak tiada pembelajaran di rumah lah. Maksudnya kumpulan A pergi sekolah, kumpulan B tu memang tiada pembelajaran di sekolah, di rumah ke macam mana? Okey, itu saja puan Dengan satu lagi, saya macam confuse fungsi kain tu. Macam tadi ada seorang ibu tu tanya pasal nak pakai wipe kan, yang tu saya boleh faham sebab dia wipe tu dah ada antibakterial semua tu. Tapi kalau kain tu itself, sebenarnya sanitizer yang spray tu maksudnya sekolah akan spray anak-anak lap sahaja ke atau kena bawa juga instead of hand sanitizer saja, bawa juga yang spray punya untuk yang fungsi pengelap tadi tu. Itu je. Terima kasih. Okey, soalan yang pertama tadi berkaitan dengan kelas online. Okey, seperti yang dimaklumkan bahawa untuk anak-anak yang giliran, contohnya minggu depan ni adalah kumpulan A kan. Jadi kumpulan B itu berada di rumah, guru-guru akan bekalkan tugasan-tugasan dan juga bahan-bahan pembelajaran dalam Microsoft Teams. Jadi murid-murid akan baca secara offline. Maksudnya mungkin guru-guru akan bekalkan dengan video. Kalau tajuk tu ada video, jadi dia akan diletakkan apa-apa semuanya diletakkan dalam Microsoft Teams. Jadi dia bukanlah pembelajaran macam online dalam kelas tu. Sebabnya guru-guru waktu yang sama, murid-murid yang di rumah pun mereka akan ikut jadual yang sama macam sekolah jugalah. Cuma mereka tak duduk depan laptop sepanjang masa. Okey. Jadi guru-guru akan sediakan dengan bahan tu dengan lebih awal. Supaya murid-murid yang berada di rumah tu, mereka bila buka Microsoft Teams tu ada bahan yang mereka, video yang mereka tengok, ada tugasan mereka kena buat. Bukannya satu dua subjek saja. Maksudnya ada banyak subjek lah, ikut jadual pada hari itu akan dibekalkan. Okey. Kemudian soalan yang kedua tu, fungsi untuk pengelap tu. Pengelap tu bukan untuk lap tangan. Okey. Lap tu adalah untuk lap meja dan juga lap kerusi murid itu. Maksudnya dia tak akan bercampur dengan orang, lap meja orang. Sama juga yang wet tissue tu adalah untuk lap meja dia. Sanitasi, kita buat program sanitasi tempat dia duduk. Maksudnya meja dan juga kerusi tu yang dia duduk, yang dia belajar, dia akan sanitize. Kalau yang spray tu, spray yang hand sanitizer tu adalah untuk dia sanitize tangan. Kalau kain tu adalah, ataupun wet tissue tu adalah untuk minta tolong mute kan, adalah untuk lap meja. Kalau yang sanitizer tangan tu adalah untuk tangan dia. Ataupun kalau dia bawa tisu ataupun kain, guru-guru yang akan spray dekat meja dia dengan semburan sanitizer yang memang sekolah ada bekalkan. Jadi guru akan spray lepas makan contohnya kan, ataupun pada awal pagi sebelum mula belajar tu, guru akan spray meja dan kerusi, jadi murid akan lap. Macam itulah. Itu gunanya kain dan juga wet tissue tu. Jadi untuk fungsi yang berbeza lah. Wet tissue dengan kain tu untuk kerusi dan meja. Kalau yang hand sanitizer tu untuk tangan dia saja. Okey. Menjawab ke puan? Menjawab. Saya nak tengah fikir nak bekalkan spray ke, sebab ingatkan kain tu sebab dia tak ada apa-apa antibakterial ke apa kan. Tapi kalau sekolah dah spray. Tapi sekolah cikgu yang spray, betul. Dia cuma lap je lah kan. Dia cuma lap, ya betul. Okey, faham. Okey, terima kasih. Okey, yang berikutnya Daniel Raikal dah. Okey, Encik Naufal Jailani. Silakan. Ada ke? Encik Naufal? Okey, ada. Tak dengar suara. Hello? Wah, saya macam dekat DJ radio pula kan. Hello. Okey, tak apa, kita kembali beralih kepada yang lain pula. Encik Syarizan,
Okey, Encik Naufal mungkin boleh WhatsApp saya lah. Ada kan nombor saya kan? Maulai Abdullah. Boleh WhatsApp saya, nanti saya baca. WhatsApp. Okey, Cik Syarizan. Cik Syarizan. Silakan. Assalamualaikum Muallim. Ya puan. Okey, saya nak tanya berkenaan, kalau boleh saya tahu, adakah semua muallim dan muallimah di Al-Amin telah divaksin sebelum dia dibenarkan untuk mengajar anak-anak? Puan masuk lambat Sekian, terima kot. kasih. Tapi puan masuk lambat tadi ni. Dah ada dalam presentation ni. Dah ada dah ni, mana dia kejap. Dah ada ya? Oh, minta maaf, saya masuk lambat tadi memang. Sebab tengah bekerja. Oh ya, okey, sorry Allah. Ya dah. Kami bersedia. Dah okey. 100%. Alhamdulillah, semua staf sekolah rendah. Alhamdulillah. Okey. Anak-anak pun darjah 6 pun lebih 90% lah yang sudah divaksin dan akan divaksin lah. Okey. Okey, terima kasih. Sama. Okey, soalan yang Assalamualaikum. Malim, boleh dengar ke? Okey, ya Encik Naufal. Dengar. Kalau tak salah tadi, Malim maklumkan yang pelajar yang datang awal tak dibenarkan masuk ke kelas sehingga 7.30 kan? Ya, betul. So mereka akan duduk di ini pun dah dibagi tahu tadi. Mereka akan tunggu sikit. Dekat bawah. Boleh tahu rasional ni tak? Sebab mungkin parent yang terpaksa pergi kerja awal, kenapa tak masuk dalam kelas saja? Ada concern apa-apa ke? Okey. Tadi dah diterangkan murid-murid yang datang awal sebelum 7.20 sebab guru akan mula bertugas 7.20. Murid-murid yang datang awal dia akan masuk dalam kawasan sekolah, bukan tak masuk dalam kawasan sekolah. Tapi dia tunggu di bawah kemah di depan koperasi. Tempat yang sama waktu murid-murid tunggu untuk pulang. Apa rasional dia? Okey, rasional ni adalah pengawal bertugas hanya di kawasan hadapan sahaja. Kalau murid-murid masuk ke kelas, kita tak tahu apa yang berlaku. Contohnya dia masuk kelas dia seorang aja. Okey, tak ada murid yang lain. Kita tak tahu apa yang berlaku dekat tu. Takut dia tergelincir ke, tercedera ke, dia main-main berlari-lari dekat koridor ke. Jadi guru-guru dekat bangunan lain. Contohnya murid tahap 1 kan dekat bangunan lain. Jadi kita nak elakkan daripada berlaku kemalangan. Jadi guru-guru biasanya datang lebih kurang dalam, memang ada pukul 7 tu guru-guru dah datang. Tapi guru-guru dah masuk ke bilik guru. Murid-murid contohnya tahap 1 di bangunan yang lain kan. Jadi kalau 7.20 tu guru datang dan mula ramai di kawasan sekolah. Jadi baru mereka dibenarkan masuk ke kelas. Itu kita nak elakkan daripada berlaku kemalangan-kemalangan. Boleh ke Encik Naufal? Okey, sebab kalau semua orang berkumpul di situ, bukankah tujuan kita lakukan penggiliran ni adalah untuk kita kurangkan jumlah orang yang berkumpul di satu tempat pada satu masa. Okey. Tapi kalau yang datang awal tu dikumpulkan di situ, tak ke dia tak mencapai matlamat kenapa digilirkan pada awalnya? Dan adakah tiada guru yang bertugas lebih awal lah, maksudnya bukan semua guru datang awal. Mungkin ada beberapa orang guru yang mungkin kita boleh assign yang bertugas, mungkin hari tu dia datang awal, hari lain orang lain dan sebagainya lah. Okey, dia memang ada jadual tugasan guru, memang ada. Setiap hari memang ada guru yang bertugas. Kenapa kita letakkan dekat situ? Sebab kita tengok daripada tahun lepas punya perjalanan persekolahan lah. Biasanya yang daripada 7 hingga 7.20 tu, murid yang datang awal ni tak terlalu ramai dan kawasan di bawah kemah tu pun dekat dengan pengawal. Jadi pengawal ni akan membantu untuk penjarakan tu. Itu yang menyebabkan kita letakkan murid tu di bawah-bawah kemah. Kalau kita nak awalkan lagi untuk guru-guru, guru-guru datang sebab guru-guru bukannya duduk di sekitar Sungai Tangkas saja. Jadi kita faham sebab kita antara lain kita sebenarnya nak antara matlamat sekolah kita sekolah rahmah kan. Kita kena faham juga kondisi keadaan guru. Apa permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Antaranya nak hantar anak, kalau mereka contohnya mereka datang pukul 7 ke sekolah,
taska buka pukul 7 baru buka, ataupun ada yang buka 7.30 baru buka. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita fikir juga sebenarnya. Bukan kita tak fikir. Jadi kita tetapkan 7.20 baru guru mula bertugas. Jadi untuk awal tu kita minta bantuan daripada pengawal keselamatan. Sebab pengawal pada waktu pagi tu ada 2 orang. Yang bertugas malam, dia akan habis shift dia pukul 8. Jadi yang shift pukul 8 tu dia akan datang sebelum tu lah. Jadi dia akan bantu untuk inilah perjalanan masuk murid-murid tu. Okay, harap menjawab soalan Sebab kita sebenarnya yang concern kita yang lebih utama, kita nak elakkan berlaku apa-apa kemalangan kepada murid-murid. Sebabnya kalau murid-murid dibiarkan terus masuk ke kelas tu, memang tak ada pemantauan daripada sesiapa kan. Kita pun tak tahu apa yang berlaku dekat hujung kelas sana, ataupun dekat bangunan 8 tingkat tu ada kelas yang dah di tingkat 4 tu kan. Jadi kita nak elakkan lah, nak mengurangkan risiko tu. Saya rasa muallim sekolah dah buat yang terbaik dah tu. Okey lah tu. Alhamdulillah. Okey. Itulah saya minta maaf lah kalau ada kekurangan ke apa yang ibu bapa rasa macam tak betul ke, yang macam ni caranya sepatutnya. Jadi kita ada kekangan-kekangan kita lah yang kita boleh mungkin kita nak handle dengan cara yang terbaik. Okey. Maklum. Jazakallah khair. Okey. Terima kasih. Kemudian yang seterusnya, Allah, saya pun dah tak tahu nombor 1. Ahmad Iskandar dah ke tadi? Yang dah tanya soalan, tolong jatuhkan tangan ni sebab tak nampak satu. Okey, Ahmad Iskandar. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya tuan. Muallim, boleh ke kalau saya anak saya masuk dua-dua kumpulan? Sebab saya dengan wang kerja. Okey. Itu saja soalannya. Hello. Hello, itu je soalannya ke? Ya. Okey. Minta maaf sangat-sangat. Memang tak boleh. Sebabnya memang ketetapan yang ditetapkan, syarat yang ditetapkan hanya 50% saja. Itu pun kita ada kelas yang 31 contohnya. 31 ada yang jadi 16-15 orang. Ada kelas 32, ada yang jadi 16-16. Kita tak boleh nak letakkan 18-14 ke, ataupun ada yang kumpulan A saja yang ramai sampai berapa orang kan, tak boleh. Kita tak boleh nak buat macam sekolah menengah juga. Minggu ni banin saja. Minggu depan banat, tak boleh. Sebabnya ratio bilangan antara aulat dengan banat dalam kelas kita tu ada sebahagian yang tak sama. Ada kelas yang aulat dia 20 orang, banat dia 10 orang saja. Macam tu. Jadi minta maaf sangat-sangat, tak dibenarkan untuk anak-anak yang hadir untuk 2 minggu. Walaupun ibu bapa macam ada terlupa ke, atau memang kita akan letakkan dia dekat pondok pengawal tu, dekat depan koperasi, kita akan call ibu bapa untuk ambil anak kalau dia tersalah minggu. Kita minta maaf sangat-sangat lah. Okey. Baiklah, yang seterusnya Puan Aimi Nadia. Assalamualaikum. Saya Aimi. Ya. Berujuk kepada soalan tambahan muallim tadi. Okay. Maaf saya tanya yang ketiga berkenaan dengan face shield. Saya nampak statement kat situ dia tulis untuk murid kurang sihat. Apa maksud definisi kurang sihat? Sebab mengikut pemahaman saya tadi awal-awal masa saya terangkan, kalau tak sihat jangan hadir terus ke sekolah. Tapi dia nampak statement tu risau pula. Maksudnya kurang sihat dia boleh ke sekolah ke? Okey, dia macam ni. Dia sebenarnya soalan tambahan ni adalah daripada soalan-soalan yang taklimat daripada awal tahun itu, dan juga yang saya dapat soalan daripada taklimat tahun lepas sebenarnya. Jadi saya kumpulkan. Dia sebenarnya kita ikut balik kepada SOP yang saya terang awal tadi, bahawa kalau ada gejala tu kurang sihat, memang tak dibenarkan langsunglah datang ke sekolah. Harap menjawablah soalan puan. Saya minta maaf, terlupa nak edit ni. Okey, sama. Okey, yang berikutnya Nurul Huda Hisham. Assalamualaikum Muallim. Waalaikumsalam. Orang tanya pasal yang pembelajaran tadi kan, yang bergilir tu. Tu adakah jika pada minggu katakan pada minggu 1 November ni anak yang saya tanya macam ni, silibus tu tidak diulang 2 kali kan? Maksudnya kalau apa yang dah belajar. So satu kumpulan belajar online, satu belajar face to face. So minggu depan tu orang lain belajar benda lain kan? Bukan diulang semula kan? Yang sepaham saya kalau tak silap diulang. Oh, diulang. Itu yang sepaham saya, sebabnya
nak kata majoriti, mungkin hampir nak kata hampir semua. Sebab saya pun tak ada data tu, tapi ramai di kalangan guru-guru yang ada yang terutama subjek syariah yang dah pun nak, ada yang dah habis silibus, sekarang ni mereka ulang kan. Ada yang hampir nak habis pun. Ada subjek-subjek akademik pun sama juga. Sebabnya apa? Setiap minggu ada orang, setiap pelajar berpeluang untuk belajar dengan guru lah, begitu? Ya, betul. Sebabnya apa, saya nak dapatkan, ada Mukadimah Bayani ke? Kalau boleh Mukadimah Bayani tolong jawabkan. Ada ke? Yes. Assalamualaikum, saya Mukadimah Bayani. Memang kita akan ulanglah kepada grup yang satu lagi, di mana RPH kita akan guna untuk 2 minggu. Maknanya pada minggu yang pertama, kalau katakan kita start dengan grup A, kita akan ajar, bila grup B datang kita akan ajar lesson yang samalah untuk grup B tu. Adakah menjawab soalan ni? Ya. Terima kasih. Saya gembira dengan jawapan tu. Terima kasih. Terima kasih, Puan. Okey, yang berikutnya Anis tadi dah ke? Yang Puan Anis. Puan Anis dah ke? Assalamualaikum, belum lagi. Belum lagi. Okey, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alright. So tadi Mukadimah ada cakap jadual penggiliran tu sampai 10 Disember. Ya, betul. And then 11 Disember sampai Januari cuti sekolah. Ya. And then lepas tu start sekolah balik Januari sampai Februari. So kalau macam anak kita sekarang darjah 6, so bila masuk sekolah balik untuk Januari, Februari tu kira darjah 6 lagi ke ataupun dah masuk tingkatan 1? Okey, itu je Itu pertama. Okey. Lepas tu yang kedua, tadi Mak Alim cakap kalau kita tak ready lagi untuk anak kita pergi sekolah, dan it's okay kalau kita teruskan anak PDPR offline dekat rumah. Dengan syarat kena hantar surat rasmi kat sekolah kan. Kadang-kadang tiba-tiba lepas 2 minggu macam gitu, macam anak kita nak pergi sekolah, nak ikut giliran kumpulan dia lah. So kena ada formal information ke ataupun boleh terus pergi sekolah ikut kumpulan dia? Ada ni tak ada tahu. Alim Abdullah. Okey. Minta tak yang dapat soalan kita. Yang lain minta tolong tutup mikrofon ya. Yang lain minta tutup mikrofon. Okey, saya nak jawab soalan ni. Cepat dah pukul 10 dah ni. Minta tolong. Okey, tu je Puan soalan. Okey. Yang tadi tu berkenaan dengan penggiliran tu, kalau anak memang ibu bapa macam masih tak benarkan anak hadir ke sekolah, okey, tapi lepas 2 minggu contohnya ibu bapa macam okey dah rasa secure sikit kan, hadir ikut jadual penggiliran. Okey, hadir ikut jadual dia punya ni lah. Kalau dia kumpulan B, minggu tu kumpulan B, dia boleh datang ke sekolah macam biasalah, tak perlu maklumkan apa-apa. Datang dia ke sekolah. Okey, kemudian soalan yang lagi satu saya lupa. Apa dia Puan? Ulang balik. Okey, dapat. Dapat lah. Okey. Sorry. Yang darjah 6. Okey, darjah 6 sampai bulan 2 tahun depan. Itu dikira darjah 6 lagi. Walaupun umur dia dah masuk 13 tahun. Okey, tapi kita ikut takwim persekolahan KPM bahawa tahun 2021 adalah sampai hujung Februari 2022. Jadi kita ikut yang tu lah. Okey? Okey, faham. Terima kasih Mak Alim. Okey, Puan Nur Hayati. Ni Muallimah Nur Hayati. Ya, Muallimah ada soalan apa? Tertekan. Jangan tertekan Muallimah, sekolah dah nak buka dah ni. Gurau je. Okey, Karim. Encik Karim. Ya kan? Minta maaf dah bawah ni kan, lambat sikit. Encik Karim. Assalamualaikum Muallim. Waalaikumsalam ya Tuan. Saya just nak buat pertanyaan, jikalau macam minggu kedua tahap 1 dan tahap 2
kumpulan A ataupun kumpulan B akan masuk sekolah bersama-sama. Jikalau ada kes, suspected case ataupun positif, bagaimana pengumuman sekolah pada ibu bapa? Adakah tertakluk hanya pada kelas itu atau for both tahap 1 dan tahap 2 pada minggu itu? Okey, terima kasih banyak. Itu je soalannya, Tuan? Itu saja Muallim. Terima kasih. Dia sebenarnya daripada sesi persekolahan yang lepas, daripada tahun lepas dan juga awal tahun itu, kita belajar banyak perkara lah. Antara dia salah satunya yang kita banyak belajar adalah berkenaan dengan pengurusan kes COVID lah. Okey, sebelum ni kita memang banyak rapat dengan pihak PKD. Kita berurusan dengan doktor yang in charge macam saya sebut tadi. Sebelum ni Dr. Juliana, yang kali ni adalah Dr. Sufi. Okey, memang kita apa-apa kita akan merujuk pada mereka, tanya pada mereka, dan ada juga ibu bapa yang bertugas sebagai frontliner yang terlibat dengan kes COVID ni lah. Pengurusan kes COVID, kita pun minta pendapat dan sebagainya. Okey, jadi daripada pengalaman-pengalaman yang lepas tu kita belajar banyak perkara lah. Okey, berkaitan dengan soalan yang ditanya tu tentang pengurusan, kalau ada kes yang positif tu, memang kita akan buat makluman. Kita akan buat makluman secara keseluruhan kepada sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Walaupun apa-apa memang kita kena berhubung dulu dengan pihak PKD. Kemudian bila dah ada confirmation daripada pihak PKD, baru kita akan keluarkan memo lah berkaitan dengan kes positif ke ataupun kes yang berkaitan. Okey, memang kita akan maklumkan kepada ibu bapa. Kalau sebelum ni ada kes yang kita lambat bagi tahu, ada ibu bapa yang tak boleh macam tu kan, risau anak-anak sebagainya. Jadi daripada situlah kita belajar daripada kes yang lepas kan. Menjawab ke Tuan? Baik, terima kasih Muallim. Okey, sama-sama. Okey, kemudian daripada TZ. Daripada TZ ni ada ke? Ada kan Cik TZ ni? Ada dah buka mikrofon tu. Ya, silakan. Qasim dulu ya. Dah. Oh. Ya, sorry. Okay, Assalamualaikum Alim. Sorry, saya pendek je soalan. Okey, Ustaz Rahman. Sorry. Okey, saya Ustaz Rahman Hamzah. Ayah kepada Qasim. Okey, satu soalan saja pendek. Qasim jadualnya A, anak saya yang darjah 1 Zainab B. Dan saya dah nak tukar suka sama suka tadi daripada Qasim A kepada B, dan tiba-tiba tak ada yang boleh tukar suka sama suka tu sebab ada seorang saja, jadi ada lain. Apa solution yang bahagian tu kalau boleh tak nak tukar juga ke B? Sebabnya apa solution dia macam ni. Okey, terima kasih Ustaz. Sebelum kita keluarkan senarai kumpulan A dan kumpulan B ni, sebenarnya pihak HAM, saya sendirilah, kami dah mengeluarkan borang online, Google Form berkaitan dengan bilangan adik-beradik di sekolah. Jadi daripada situ kita utamakan murid-murid yang ada adik-beradik di sekolah rendah. Yang sekolah menengah kita tak tengok kan, sebab waktu tu pun sekolah menengah belum lagi keluarkan jadual mereka kan. Jadi kita keluarkan yang form tu untuk tahu berapa bilangan adik-beradik. Jadi alhamdulillah setakat ni 99% yang mengisi borang tu memang saya susun jadual mereka mengikut bilangan adik-beradik. Tapi yang Ustaz Rahman mungkin Ustaz Rahman tak isi menyebabkan berlaku perbezaan kumpulan tu. Sebabnya saya pun tak tahu, sebabnya jumlah murid kita 1,100 orang lebih kurang. Jadi kita pun tak tahu siapa yang ada adik-beradik dia kan. Jadi daripada borang yang ibu bapa isi tu lebih kurang ada 230 lebih keluarga yang mengisi, dan ada juga yang pergi sekolah bersama dengan keluarga, dengan jiran pun mereka isi juga borang yang sama tu. Mungkin mereka dah tahu kot yang nak dikeluarkan jadual dan sebagainya. Okey. Jadi solusi dia memang setakat ni saya bagi tahu adalah memang ibu bapa kena bincang dalam grup kelas. Tadi pun saya dah maklumkan bahawa kumpulan A tu biasanya adalah murid yang tiada adik-beradik. Jadi mereka kalau kumpulan A ke kumpulan B ke sebenarnya tak ada masalah untuk ditukarkan. Jadi kena ibu bapa lain kena bantulah untuk anak-anak tu supaya
dapat kumpulan-kumpulan yang sama. Sebabnya sekarang ni saya dah buat jadual kumpulan tu ikut 50%. Memang tak boleh nak tukar. Kalau tak nanti dia akan ada jumlah murid yang akan terlebih datang ke sekolah. Sebab kita takut kalau ada pegawai daripada Nazir, daripada kementerian ke, daripada JPN ke datang lagi untuk buat pemantauan tiba-tiba ke kan. Kita tak nak isu-isu macam tu lah. Jadi nak tak nak memang kena dalam grup kelas tu kena sama-sama membantu lah ibu bapa yang hanya anak dia seorang saja di sekolah, mungkin boleh cuba tukarkan kepada kumpulan yang lain. Wallahualam. Okey. Terima kasih Malim. Okey, sama Ustaz. Okey, yang seterusnya Cik TZ. Okey, silakan. Dah buka mikrofon tapi tak dengar suara. Okey, tak apa, kita terus kepada yang lain dulu. Ahmad Adam Firas. Parent kepada Ahmad Adam. Ahmad Adam Firas. Assalamualaikum Malim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya berkenaan dengan sesi persekolahan tahun depan kan. Maklim kata Januari start. Jadi katakanlah Januari itu masih lagi mengikut penggiliran, maknanya kumpulan A, kumpulan B kan. Jadi Januari tu akan ikut kumpulan yang sama dengan yang kita dapat sekarang ni lah kan? Ya, betul. Ataupun betul kan? Ya, betul. Sebab saya tapi memo yang baru kami akan keluarkan. Sebabnya kami pun tunggu juga daripada pihak kementerian. Apa-apa sebabnya dalam SOP tu fasa 4 PPN tu dia ada beberapa level, beberapa peringkat. Ada yang murid sekolah 50%, ada yang murid yang bersekolah sepenuhnya. Ada beberapa level dia lah. Nanti apa-apa perkembangan terbaru kita akan maklum kepada ibu bapa lah. okey, sebab sekarang setakat ni anak-anak saya memang semua dalam satu kumpulan. Tapi untuk awal ni saya belum bersedia untuk benarkan dia orang ke sekolah lah. Sebab saya berisiko lah, saya pregnant kan. Jadi bila ada mungkin nak tukar semua kumpulan, saya takut nanti bila saya nak hantar anak saya dia dah berbeza kumpulan. Saya nak tanya macam tu lah. Maknanya kalau masa penggiliran dia akan tetap dengan kumpulan sekarang lah kan? Ya, betul. Setakat ni kita sebab kami pun nak supaya tak nak berkecamuk lah jadual tu, memang kita akan kalau masih bersambung penggiliran tu kita akan stay dengan jadual penggiliran yang sama lah. Okey, terima kasih Malim. Okey, sama-sama. Okey, yang berikutnya Hafizah Sairil. Assalamualaikum Malim. Waalaikumsalam, ya puan. Ya, saya nak bertanya berkaitan dengan penggiliran tu untuk pelajaran dalam kelas. Okey, kita tahu yang murid yang belajar, katakan grup A di dalam kelas, grup B di rumah. Grup B akan ikut jadual yang sama. Maaflah kalau Muallim dah terangkan sebab tadi saya masuk. Okey. Tak apa. Akan masuk ikut jadual yang sama, maksudnya dari awal hingga akhir, ataupun grup B tu dia akan ikut jadual macam yang PDPR, maksudnya ringan sedikit berbanding yang dalam kelas. Sebab kalau ikutkan yang Muallimah kata tadi, lesson plan dia akan ulang selama 2 minggu kan? Ya. Saya nak tanya yang itulah, maksudnya untuk yang anak yang berada di rumah sama ada ikut jadual penuh atau ikut jadual PDPR yang ringan sikit. Terima kasih Muallim. Okey. Untuk anak-anak yang berada di rumah tu, masa mereka lebih fleksibel lah sebenarnya. Mereka kalau di sekolah tu duduk menghadap guru masuk mengajar kan, mereka akan kelas guru tersebut. Tapi untuk murid-murid yang berada di rumah, walaupun mereka jadual mereka sama juga, tak ada jadual PDPR yang macam sekarang ni. Okey, walaupun jadual mereka tu sama macam di sekolah tapi lebih fleksibel. Maksudnya kalau mereka nak berehat sekejap ke, lepas tu nak sambung buat kerja sekolah ke, nak tengok video yang guru bagi ke, boleh, tak ada masalah. Jadi lebih fleksibel. Mungkin contohnya di sekolah pukul 9 tu rehat. Tapi mereka masih lagi ada yang tengah buat kerja sekolah ke. Jadi lebih fleksibel sebenarnya walaupun jadual tu ikut jadual di sekolah. Boleh faham tak? Sebabnya guru-guru akan bekalkan guru-guru akan bekalkan dengan bahan-bahan pembelajaran juga. Cuma bila murid-murid nak nak tengok tu terpulang pada dia lah. Maksudnya
Muallim, contohkan kalau kita belajar katakan bahasa Melayu di dalam kelas hari ni, cikgu dia suruh buat muka surat 20. Okey, yang di rumah pun akan buat muka surat 20. Maksudnya minggu depan bila yang berada di rumah tu ke sekolah, dia akan ulang benda yang sama juga ke macam mana? Sebab kata 2 minggu guna lesson plan yang sama tu kan? Okey, dia macam ni. Biasanya, yang dibincangkan adalah guru-guru kalau yang berada di dalam pembelajaran PDP, dia ada satu kita belajar, satu lagi kita buat aktiviti kan. Kita maksudnya buku teks ke, buku aktiviti ke, buku tulis ke macam tu. Jadi guru akan pecahkan kepada dua. Jadi guru akan banyak habiskan pembelajaran dengan kurang aktiviti di sekolah. Jadi bila minggu depan tu murid kumpulan A tu minggu depannya berada di rumah, mereka akan buat aktiviti pula, pengukuhan pula macam tu. Jadi maksudnya yang murid-murid yang berada di rumah ni, mereka akan mungkin tengok dulu dengan bahan-bahan yang guru-guru bagi tu. Jadi kalau mereka contohnya tak siap ke dekat rumah tu, mereka akan dengar juga pengajaran daripada guru, dan kemudian mungkin sambung dengan aktiviti ke. Jadi nak kata tak adalah sama sangat. Dia mungkin mereka di sekolah tu lebih banyak berinteraksi dengan guru, tanya soalan ke, tak faham ke, apa benda macam tu. Di rumah tu lebih banyak buat aktiviti yang mungkin menulis nota ataupun buat dalam buku aktiviti ke, buat jawab secara online ke, ada macam games ke kan, macam tu. Okey. Oh, okey. Saya faham macam tu. Okey, terima kasih Muallim. Okay, sama-sama. Kemudian Syadiah, ni parent Syadiah. Okey. Silakan. Assalamualaikum Muallim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya pasal penggunaan musola. Okey. Bolehkah dibenarkan ataupun tidak untuk anak-anak bersolat asar di musola sekolah? Itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Okey, ikut pengalaman yang lepas, musola memang adalah kawasan larangan. Tapi memang tahun lepas memang awal tahun itu pun waktu sekolah dibuka dulu pun memang kita benarkan anak-anak untuk solat asar, sebab ada yang parent yang mungkin ambil lepas pukul 5 kan, pukul 5, pukul 6, ramai lagi yang berada di sekolah. Kita sediakan dewan sekolah untuk murid-murid menunaikan solat asar. Tapi bukan di musola, sebab di musola tu dah jauh daripada memang kita nak sanitize, kemudian dah jauh daripada pandangan guru-guru kan. Kalau dekat dengan dewan tu ada guru-guru yang macam baru turun daripada lift, ada guru-guru yang balik lambat tu dia boleh tolong tengokkan macam tu. Jadi murid-murid boleh menunaikan solat asar di dewan. Kita benarkan di dewan sekolah. Okey, yang berikutnya Zirwatul Hana. Di parent Zirwatul Hana. Assalamualaikum Muallim. Waalaikumsalam ya tuan. Okay. Saya Fazli ingin bertanya, dimaklumkan bahawa bulan 11 nanti akan ada ujian akhir tahun. So macam mana keadaan dia kalau macam penggiliran ni? Okey. Itu nanti pihak akademik akan keluarkan memo yang berkaitan dengan peperiksaan khusus untuk kelas-kelas tahap 2 saja. Ada yang khusus. Sebab kita tak nak kita tak nak macam nanti parent pun pening kan. Guru pun pening. Jadi nanti ada khusus memo dan surat yang berkaitan dengan peperiksaan kepada ibu bapa. Itu memo yang lain lah. Okey. Terima kasih. Sama. Okey, ada soalan lain? Ada tak siapa yang belum lagi boleh onkan mikrofon kalau yang nama yang saya tak panggil ke? Ada ke? Tak ada Rasanya semua nama dah dipanggil. Okey. Jadi saya rasa ada ke? Sebab ni ada yang on mikrofon ni. Minta tolong tutup. Okey, jadi saya rasa cukup setakat itu saja taklimat yang saya sampaikan. Okey, nanti kalau ada perkara-perkara lain yang berbangkit, nanti ibu bapa boleh tanya dalam grup kelas, nanti guru-guru akan tanyakan kepada saya lah. Ataupun kalau ada parent yang ada nombor telefon saya tu kan, boleh WhatsApp terus personal pada saya lah. Okey. Dan slide pada hari ini dan juga video rakaman pada hari ini insya-Allah saya akan kongsikan, sebab ada ibu bapa yang ada urusan lain yang tak dapat ikuti, boleh tengok video yang kita rakam pada malam ni insya-Allah.
Jadi terima kasih kepada semua ibu bapa yang sudi hadir mendengar taklimat pada malam ni dan guru-guru juga. Dan anak-anak pun ada yang dengar juga. Jadi terima kasih diucapkan pada semua. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap kita bicara. Jadi berakhirnya kita akhiri taklimat kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak-banyak pada semua. Selamat bercuti hujung minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Malim. Okay, sama-sama. Terima kasih Malim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye.